Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang daripada kumpulan 1 DCN 5C nak membentangkan slide untuk tugasan pembentangan 1. Untuk indeks yang ada dalam slide ni, kita orang ada letak pengenalan pilihan raya, sejarah pilihan raya, keseluruhan pilihan raya SPR, peranan ketiga-tiga badan, wakil rakyat, pengundi dan calon. Lepas tu ada syarat keanggotaan dan hilang kelayakan, kesimpulan dan last sekali rujukan. Untuk pembahagian tugas, kita orang ada 6 orang di kumpulan. Jadi setiap seorang tu ada tugas dia yang telah ditetapkan oleh ketua kita. Ahmad Akmal akan membuat kelayakan keanggotaan pilihan raya dan peranan seorang pilihan raya. Harif Farhan membuat kelayakan keanggotaan calon, peranan calon dan peranan pengundi. Hafiq akan membuat pengenalan dan penutup. Azlan akan membentangkan pasal sejarah pilihan raya, kelayakan keanggotaan pengundi lah. Aniza dan Azira dia buat slide dan juga rujukan. Jadi apa itu pilihan raya? Pilihan raya itu adalah satu proses demokrasi di mana undian digunakan untuk memilih calon yang sesuai untuk mewakili rakyat di parlimen. Ia merupakan suatu mekanisme demokrasi untuk memilih calon yang sesuai untuk memenuhi jawatan-jawatan penggubal undang-undang, eksekutif, perundangan dan kerajaan tempatan. Sistem pilihan raya ni mementingkan pemenang atau beberapa pemenang menurut pengiraan undi yang diperoleh setiap calon yang bertanding. Pemenang menjadi tumpuan sebab dia akan mewakili rakyat di parlimen dan terlibat dalam proses penggubalan undang-undang di Malaysia. Oleh itu, cara pemilihannya amat penting dan sepatutnya selari dengan kehendak demokrasi. Jenis-jenis pilihan raya. Pilihan raya terbahagi kepada dua, iaitu pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Pilihan raya umum ialah diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Manakala pilihan raya kecil pula berlaku untuk mengisi kekosongan kerusi Parlimen atau Dewan Undangan Negeri di luar jangka disebabkan kematian, perletakan jawatan, hilang kelayakan dan pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Seterusnya pula ialah pilihan raya perbandaran. Terdapat dua, iaitu pilihan raya perbandaran Georgetown Pulau Pinang pada 1951. Pilihan raya bagi peringkat Majlis Perbandaran Georgetown di Pulau Pinang telah diadakan di Pulau Pinang pada Disember 1951 bagi memilih 9 orang wakil di dalam Majlis Perbandaran Georgetown Pulau Pinang. Sebanyak 3 buah parti bertanding, iaitu Parti Radikal Pulau Pinang, Parti Buruh Pulau Pinang dan UMNO. Keputusannya, apabila Parti Radikal Pulau Pinang telah memperolehi 6 buah kerusi. Manakala pilihan raya juga diadakan di peringkat Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada Februari 1952, telah memberi peluang kepada pemimpin Datuk On, iaitu Parti Kemerdekaan Melaya, untuk membuktikan kepada kerajaan British bahawa Parti IMP bukan parti perkauman dan berjuang ke arah perpaduan kaum
dalam usaha menuntut kemerdekaan. Gabungan UMNO dan MCA telah membahagikan 5 kerusi majlis dan 6 kerusi untuk MCA. Pada peringkat awal, istilah perikatan tidak digunakan. Hasilnya, gabungan ini telah memenangi 9 buah kerusi. IMP dengan 2 kerusi dan Bebas pula hanya memenangi sebuah kerusi. Seterusnya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia ataupun dikenali sebagai SPR. SPR ialah sebuah suruhanjaya yang menyelia dan bertanggungjawab dalam urusan pilihan raya di Malaysia. Persekutuan Malaysia memberikan kuasa kepada SPR untuk mengadakan pilihan raya umum ke atas Dewan Rakyat dan Undangan Negeri serta mengadakan pilihan raya kecil ke ada kekosongan. SPR ditubuhkan pada 4 September 1957 mengikut Pekar 114 Perlembagaan Persekutuan. Ini ialah syarat-syarat kelayakan Suruhanjaya Pilihan Raya. Ada 5. Yang pertama ialah dia mestilah berumur tidak melebihi 65 tahun. Yang kedua, dia mestilah tidak muflis. Yang ketiga, tidak memegang jawatan bergaji. Keempat, dia mestilah bukan ahli politik dari mana-mana parlimen. Dan yang kelima, bukan ahli politik tetapi dari mana-mana Dewan Undangan Negeri. So, maksudnya jika dia adalah ahli politik dari parlimen ataupun dari ahli politik daripada Dewan Undangan Negeri, dia tidak layak untuk menjadi SPR. Seterusnya ialah peranan SPR. Yang pertama ialah SPR akan mengkaji dan membuat persepadanan bahagian-bahagian di mana ada pilihan raya. Yang kedua ialah SPR juga akan menjalankan dan urusan pendaftaran, pemilih dan penyemakan daftar pemilih. Yang ketiga ialah SPR juga menjalankan pilihan raya umum dan pilihan raya kecil. Dan yang terakhir ialah SPR akan mendaftarkan calon-calon yang bertanding dan akan memastikan calon-calon tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan. Terima kasih. Peranan calon. Dalam peranan calon, 3 poin iaitu bertanding dalam pilihan raya. Calon harus bertanding dalam pilihan raya dan calon haruslah memberi kata-kata manis atau dikenali sebagai manifesto kepada kita yang mengundi yang mereka adalah yang terbaik dan calon paling tepat untuk memimpin negeri atau yang lebih besar adalah untuk memimpin negara. Seterusnya adalah mengeluarkan deposit. Calon haruslah mengeluarkan berjumlah RM10,000 bagi kerusi parlimen dan RM5,000 bagi kerusi Dewan Undangan Negeri. Selepas itu, calon haruslah memenangi kerusi-kerusi yang dipertaruhkan kerana calon akan hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi yang diperolehi. Seterusnya adalah peranan pengundi ataupun pemilih. Pertama sekali adalah bertanggungjawab mengundi. Pengundi bertanggungjawab kerana hampir 15 juta rakyat Malaysia yang layak mengundi akan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi bagi memilih wakil rakyat untuk berkhidmat di dalam parlimen, di peringkat persekutuan serta di Dewan Undangan Negeri. Seterusnya, kuasa mengundi di tangan rakyat. Malaysia adalah sebuah negara yang bertuah kerana mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dengan meletakkan kuasa di tangan rakyat. Lepas itu, jujur mengundi pemimpin yang berkualiti. Para pengundi tidak boleh menggadai nasib mereka dengan memilih calon-calon yang tidak mempunyai kualiti yang sepatutnya dimiliki oleh seseorang wakil rakyat. Selepas itu, perlu bijak memilih pemimpin. Seperti pilihan boleh dilakukan berdasarkan manifesto-manifesto yang pilihan raya yang telah dikeluarkan oleh setiap parti politik. Seterusnya, menepati waktu ketika mengundi. Ini lebih khas kepada mereka yang mengundi pos. Pada yang mengundi pos, mereka haruslah menepati waktu ketika mengundi kerana jika mereka lambat mengundi, mereka lambat menghantar undi, mungkin akan ada kebarangkalian
undi mereka akan rosak. Seterusnya adalah syarat kelayakan calon. Pertama sekali, tinggal di negeri bertanding. Jika mereka tinggal di negeri itu, mereka boleh bertanding di negeri itu. Seperti saya boleh beri contoh adalah Syed Saddiq yang bertanding di Johor Muar. Seterusnya adalah tidak disabit. Tidak pernah disabitkan dengan kesalahan oleh mahkamah, dan jika mereka pernah disabitkan mahkamah, mereka mendapat pengampunan jika mereka mempunyai rekod jenayah, dan mereka tidak pernah dihukum penjara melebihi 12 bulan. Maksudnya tiada denda. Mereka tidak pernah didenda tidak kurang daripada RM2,000. Selepas itu, mereka haruslah berumur 21 tahun untuk menjadi calon. Seterusnya adalah bermastautin di Malaysia. Kita tidak akan bergerak ke negara lain. Jadi mereka akan tinggal di negara Malaysia, jadi mereka boleh menjadi calon. Selepas itu, warga negara Malaysia adalah untuk menjadi kelayakan calon, dan mereka tidak ada membuat akuan taat setia kepada negara luar. Hilang kelayakan menjadi calon. Pertama sekali, bukan warga Malaysia. Kita perlulah warga Malaysia untuk menjadi pemimpin kita. Tidak memperoleh kewarganegaraan asing, itu adalah penting. Selain itu adalah tidak siuman. Calon menghadapi sakit psikiatrik yang membolehkan calon tidak boleh berfikir dengan waras. Lepas itu adalah memegang jawatan tinggi, memegang jawatan berkepentingan Office of Profit, kerana mereka dah ada jawatan yang lain. Seterusnya adalah muflis. Contoh yang kita boleh beri pada 2018, calon Yaakob Osman dari Parti Peribumi Bersatu Malaysia tidak dibenarkan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Penang kerana terdapat rekod bahawa beliau diisytiharkan muflis. Sebabkan itu, calon akan digugurkan. Seterusnya ialah syarat kelayakan pengundi. Yang pertama, warga negara Malaysia. Ini bermaksud merujuk kepada penduduk yang bermastautin di Malaysia dalam masa tempoh 5 tahun dan ke atas. Dua ialah seseorang pengundi tersebut haruslah berumur 21 tahun pada hari pengundian. Pada tarikh mengundi tersebut, dia telah masuk umur 21. Dan yang ketiga adalah penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya, yang bermaksud di mana-mana sahaja di tempat tinggal ada mengadakan pilihan raya, maka dia juga dapat mengundi. Yang keempat ialah tidak hilang kelayakan, bermaksud lepas mendaftar pengundi, dia tidak menghadapi masalah ataupun menerima masalah seperti menjadi gila ataupun melakukan apa-apa kesalahan yang boleh disebabkan kesalahan ataupun jail. Hilang kelayakan menjadi pengundi. Yang pertama ialah tidak siuman. Dalam tempoh pengundian tersebut, dia mengalami gila ataupun penyakit yang boleh tidak waraskan beliau. Kedua, menerima atau menjalani hukuman penjara, bermaksud dia telah melakukan jenayah yang boleh melucutkan dia daripada menjadi seorang pengundi. Ketiga, kerakyatan asing. Dia ini tidaklah orang luar daripada Malaysia ataupun orang yang duduk di Malaysia tapi tidak cukup 5 tahun lagi. Dan yang terakhir ialah bersalah di Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Contohnya beri rasuah, penyamaran dan penjamuan bagi seseorang pengundi tersebut. Secara kesimpulannya, Malaysia memang merupa negara demokrasi, mementingkan perpaduan, sebab tanpa perpaduan negara kita mudah dijajah dan kembalilah kepada zaman penjajahan kita masa yang beratus tahun dahulu. Jadi pilihan raya ni akan membantu rakyat memilih pemimpin yang disegani oleh rakyat sendirilah. Tiga pihak ni kenalah memainkan peranan. Tiga pihak ni ialah Suruhanjaya Pilihan Raya, wakil
dan juga wakil rakyat dan juga pengundi. Jadi mereka semua ni kenalah tunjukkan integriti kan mereka sendiri untuk mencerminkan negara Malaysia tu mempunyai demokrasi yang bertamadun. Wakil-wakil rakyat ni kenalah berwibawa dan adil dalam membuat undang-undang, menentukan masa depan negara untuk jadi yang lebih baik. Jadi itu sajalah daripada kumpulan kita orang. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.